Syamsiah. Jadi alif lam qamariyah bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, alif lam syamsiah bertemu dengan huruf-huruf syamsiah. Itu tanda yang pertama. Sedangkan tanda yang kedua, huruf lam berbaris sukun. Okey. Tanda yang kedua pada huruf lam qamariyah, huruf lam bertanda sukun. Tanda sukun itu adalah tanda mati. Mati ataupun sakinah ataupun sukun. Ini tanda dia, tanda mati. Ini tanda bulat ni. Sedangkan alif lam syamsiah dia bertanda sabdu, tetapi tanda sabdu bukan berada di lam, tetapi huruf selepas lam. Ingat, untuk alif lam syamsiah tanda sabdu bukan berada pada huruf lam, akan tetapi berada di huruf selepas lam. Itu tanda yang kedua. Sedangkan tanda yang ketiga ataupun cara bacaannya menjelaskan sebutan lam. Untuk alif lam qamariyah, jadi sebutan huruf lam itu jelas. Sebutan lam itu adalah jelas. Untuk alif lam qamariyah, memasukkan bunyi alif lam ke dalam huruf syamsiah. Jadi bila dimasukkan, berarti huruf lam dia tidak terdengar ataupun tidak ada pada bacaan, sebab dia dah masuk ke mana? Masuk kepada huruf syamsiah. Jadi huruf lam itu hilang. Okey, saya ulang dari awal sekali lagi supaya puan-puan dan tuan-tuan semua faham. Alif lam qamariyah maksudnya ialah alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah. Sedangkan alif lam syamsiah, alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf syamsiah. Itu maksud. Kalau tanda untuk alif lam qamariyah, huruf lam berbaris sukun ataupun mati. Sedangkan huruf alif lam syamsiah, huruf lam bertanda sabdu. Tutup pintu. Bertanda sabdu. Huruf alif lam ada tanda sabdu. Tetapi perlu diingat, tanda sabdu itu selepas lam. Bukan sebelum lam, tetapi selepas lam. Okey. Dan cara bacaan huruf alif lam qamariyah menjelaskan sebutan lam. Sekali lagi, menjelaskan sebutan lam. Dan untuk alif lam syamsiah memasukkan bunyi al ke dalam huruf syamsiah. Okey, untuk lebih jelas nanti kita masuk kepada contoh. Okey puan-puan, jadi untuk lebih jelas nanti kita akan masuk kepada contoh. Dan sebelum kita masuk kepada contoh, kita kena tahu huruf qamariyah dan huruf syamsiah. Okey, huruf qamariyah ada 14. Jadi daripada huruf hijaiyah yang berjumlah 28, huruf qamariyah berjumlah 28 dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Okey puan, kejap puan ada. Maaf puan, tadi tergendala sekejap kerana ada call. Okey, terima kasih. Kita sambung sekali lagi. Jadi huruf qamariyah itu ada 14
dan huruf samsiah juga ada 14. Yang mana kita tahu huruf huruf hijaiyah itu ada 28. Sekali lagi, huruf hijaiyah ada 28. Dimulai daripada alif dan diakhiri dengan huruf ya. Jadi semuanya ada 28. Jadi dibagi menjadi 2. 14 untuk huruf qamariyah dan 14 untuk huruf syamsiyah. 14 qamariyah, 14 syamsiyah. Okey, jadi huruf qamariyah ada 14, huruf syamsiyah juga ada 14. Okey puan-puan, sebelum kita lanjut, bila ada yang ingin mengikuti kelas baru, kelas mengaji bersama Alwan, insya-Allah kita akan buka kelas baru pada bulan 1. Boleh terus daftar kepada admin group, ataupun kalau ada link di sini boleh tekan link yang ada pada komen, link Alwan, ataupun bertanya kepada admin, WhatsApp atau message terus kepada admin group. InsyaAllah kita akan buka kelas baru pada bulan 1. Maaf, ini dah bulan 12. InsyaAllah bulan depan kita akan buka kelas mengaji bersama Alwan yang baru. Okey, terima kasih. Kita sambung lagi. Huruf qamariyah ada 14. Yang pertama ialah alif, ba, ha, jim, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, ya, waw dan ha. Waw dan ha. Huruf qamariyah ada 14. Sedangkan huruf syamsiyah juga ada 14. To, sa, so, ro, ta, do, za, nun, dal, sin, zo, za, sha, lam. Sekarang tuan-tuan puan-puan, pertanyaannya, macam mana nak hafal Ustaz? Huruf ini banyak. Biasa macam tu. Susah Ustaz nak hafal. Hurufnya ada 14, macam mana nak tahu pembahagiannya? Kita tidak perlu hafal puan-puan. Kita tidak perlu hafal. Tapi kita kena ingat tandanya. Jadi satu huruf itu apabila dia masuki alif lam, ada bunyi al, maka dia masuk kepada alif lam qamariyah. Tetapi kalau huruf itu bila masuk alif lam, dia hilang tulisan al dia, bunyi al dia hilang, berarti dia masuk alif lam syamsiyah. Okey, ada tambahan sedikit. Untuk alif lam qamariyah, dia ada pada bacaan, ada pada tulisan dan ada pada bacaan. Okey, puan-puan, tuan-tuan sila ambil buku nota, tulis. Huruf alif lam qamariyah ada pada tulisan dan ada pada bacaan. Saya ulang sekali lagi. Huruf alif lam qamariyah ada pada tulisan dan ada pada bacaan. Huruf ataupun alif lam syamsiyah, tadi qamariyah, kalau samsiyah ada pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Jadi berbeza. Kalau alif lam qamariyah ada pada tulisan, ada pada bacaan. Alif lam syamsiyah ada pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Okey. Kita tengok sekarang contohnya, ada pada tulisan, ada pada bacaan. Contohnya ialah perkataan Al-Quran. Perkataan Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, ada tak alif lam? Ada tak puan-puan alif lam? Ada kan? Alif dengan lam.
baru qaf. Sedangkan qaf ini termasuk huruf qamariyah. Ni qaf, huruf qamariyah. Jadi ini disebut dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam bertemu dengan qaf. Kenapa saya tadi mengatakan ada pada tulisan dan ada pada bacaan? Karena perkataan Al-Quran, alif ada, lam ada. Dan kita juga membacanya dengan bacaan al. Jelas al dia. Al-Quran. Berarti dia ada pada tulisan dan ada pada bacaan. Itu contoh alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam syamsiyah ada pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman. Pada perkataan Ar-Rahman ada tak alif lam? Tuan-tuan, puan-puan, pada perkataan Ar-Rahman ada tak alif lam? Ya, betul. Ada. Iaitu alif dengan lam. Al. Tetapi kerana dia ada sabdu, huruf selepas lam ada huruf sabdu. Ada huruf yang bertanda sabdu. Iaitu huruf ra yang ditandai dengan sabdu. Ra termasuk huruf samsiah. Ini ra, ini samsiah. Jadi bacaannya Ar-Rahman. Lam ada pada tulisan tetapi kita tidak membacanya. Ada tak orang yang baca Al-Rahman, Al-Rahman? Tak ada kan? Itu bacaan yang salah. Karena alif lam samsiah hanya ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Tulisan dia Al-Rahman, tetapi bacaan dia Ar-Rahman. Okey, puan-puan yang di rumah kiranya dapat membaca bersama saya. Saya ulang. Ar-Rahman. Sekali lagi, kemudian ikut. Ar-Rahman. Ya, tuan-tuan, betul. Ar-Rahman. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita ambil perkataan daripada alif lam qamariyah, al-jannatu. Al-jannatu. Iaitu ada alif dengan lam. Alif dengan lam. Alif lam ada pada bacaan. Kemudian kita baca al. Ada juga dalam tulisan. Kita ingat tadi tandanya alif lam qamariyah. Ada pada huruf lam itu tanda mati. Al-jannah ni ada. Huruf lam ada tanda mati. Lepas tu jim. Jim ini termasuk huruf apa? Kita tengok. Kat sini ada huruf jim. Berarti huruf qamariyah. Jadi kita bacanya Al-jannah. Al ada pada tulisan dan ada pada bacaan. Al-jannah. Sekali lagi saya baca, kemudian puan-puan dekat rumah ikut. Al-jannah. Okey, 1, 2, 3. Al-jannah. Saya yakin tuan-tuan dekat rumah ikut membaca dengan benar. Alhamdulillah. Okey, jadi contoh yang kedua untuk alif lam samsiah. As-sama'u. Ada alif lam? Ada. Alif lam ada. Alif dengan lam. Tetapi ketika kita membaca bukan al-sama'u, tetapi kita membacanya as-sama'u. Jadi sin ini termasuk huruf syamsiyah. Dan ingat, lam, alif lam bertanda sabdu. Sabdunya bukan pada lam tetapi huruf selepas lam. Sekali lagi, huruf selepas lam. Dan alif lam ada pada tulisan
tetapi bunyi lam tidak ada pada bacaan. Saya baca, kemudian puan-puan ikut. As-sama. Sekali lagi. As-sama. Jadi as-sama. 1, 2, 3. Okey, tuan-tuan, puan-puan kat rumah ikut baca. As-sama. As-sama. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, itu tadi tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Okey, puan-puan, tuan-tuan semua, jelas atau perlu saya ulang ataupun ada yang ditanyakan, silakan beri komen dekat ruang komen. Kalau masih ada yang kurang jelas ataupun perlu diulang, silakan puan-puan tulis dekat komen. InsyaAllah saya akan mengulangnya. Alhamdulillah, Puan Rohana, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Puan Inna Azlina, jelas. Alhamdulillah. Okey, jadi kalau dah jelas alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Cuma tadi, apakah kita perlu mengingat huruf-huruf ini? Huruf qamariyah, perlu tak? Perlu tak kita mengingat huruf lam qamariyah dengan huruf syamsiah? Karena kalau kita ingat puan, panjang ni. Ada 14 dan 14. Susah nak ingat. Tapi ada caranya, ada trik-triknya ataupun ada tips-tipsnya untuk tidak ingat tetapi tahu. Ini dia. Jadi puan-puan pastikan ambil buku nota. Macam mana cara nak ingat? Kita tidak perlu mengingat tetapi kita kita tak perlu ingat tapi kita tahu kalau itu alif lam qamariyah, huruf qamariyah ataupun syamsiah. Jadi tak perlu hafal tapi kita tahu. Contoh, kalau saya tanya kepada puan-puan, kita tak payah tengok hurufnya. Huruf ha. Okey puan-puan, huruf ha termasuk alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan di rumah tidak melihat buku. Jadi huruf ha, soalan saya, huruf ha termasuk alif lam qamariyah ataupun syamsiah? Qamariyah, betul. Puan Rahana menjawab qamariyah. Caranya macam mana kalau kita tak tahu, tak hafal? Kita tinggal tambah alif lam. Contoh huruf ha, bila kita tambah alif lam, jadinya kalau contoh dia perkataan al-hakim ataupun ah-hakim. Jadi tadi huruf ha. Ha. Yap. Huruf ha termasuk qamariyah atau syamsiah, kita tinggal tambah alif lam. Bila tambah alif lam ada bunyi al, maka dia masuk qamariyah. Tetapi kalau dia tak ada bunyi alnya, maka masuk syamsiah. Kalau ha, contohnya al-hakim. Al-hakim. Jadi pada perkataan al-hakim, al-hakim. Al-hakim. Sorry, tulisan cantik sangat. Ni lam alif, lam, ha, kaf, ya. Jadi pada perkataan al-hakim, kerana dia boleh dimasuki al, maka dia termasuk alif lam qamariyah. Sebab kalau kita baca hakim, dia tak jadi. Contoh lain, huruf za. Huruf za puan-puan. Huruf za ni termasuk qamariyah ke syamsiah? Dia al-zakirin ataupun az-zakirin? Siapa yang tahu silakan jawab. Dia al-qamariyah ataupun al-syamsiah? Dia az-zakirin ataupun al-zakirin?
Dia termasuk alif lam syamsiyah. Kerana kita bacanya az-zakirin. Kalau pertanyaannya kenapa dipanggil qamariyah atau syamsiyah, wallahu alam. Ustaz pun tak boleh nak jawab, tapi memang dari sananya dipanggil alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Kalau kenapa memang terus terang ustaz tak boleh nak jawab, tapi nanti ustaz akan cuba try cari jawapan dia. Kenapa panggilan al-qamariyah ataupun al-syamsiyah? Kenapa tak an-najmun ataupun al-kawakib? Macam tu Tapi setakat ini ustaz memang tak boleh nak jawab dulu. Ustaz try cari. Kalau ada nanti ustaz jawab. Tapi kalau dalam buku tajwid memang nama dia alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Okey, sekali lagi cara nak mengingatnya ialah dengan menambahkan huruf-huruf tadi dengan huruf alif lam dengan perkataan ataupun dengan huruf-huruf qamariyah. Jadi kalau kita boleh tambah dengan al, contoh kalau shin berarti asyukru ataupun al-sukru. Kalau dia asyukru berarti samsiyah. Tapi kalau al-sukru yang betul berarti dia qamariyah. Tetapi yang ni betul asyukru. Contoh lain contoh ha. Ha kalau kita tambah alif lam jadi al-humazah ataupun ah-humazah. Seandainya dia menjadi ah-humazah berarti samsiyah. Tapi kalau al-humazah berarti dia qamariyah. Tapi kita tahu yang ada dalam Al-Quran adalah al-humazah. Al-humazah kerana dia alif lam qamariyah. Okey puan-puan, untuk alif lam ada pertanyaan ataupun kurang jelas, ustaz boleh ulang balik. Dan sekali lagi ustaz ingatkan sesiapa yang ingin mengaji bersama Alwan, insya-Allah kita akan buka kelas baru pada bulan 1 tahun 2022 insya-Allah, dan boleh kiranya menghubungi admin Alwan. Okey, sebelum kita masuk kepada contoh Al-Quran, sekali lagi ustaz akan ulang bagi yang belum jelas ataupun yang sudah jelas, untuk membuat review balik. Okey, hukum alif lam. Hukum alif lam ada dua. Alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Maksudnya alif lam yang bertemu alif lam qamariyah, alif lam yang bertemu huruf qamariyah. Alif lam syamsiyah, alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah. Okey, itu yang pertama. Tandanya huruf lam berbaris sukun pada alif lam qamariyah. Ingat, tanda sukun itu berada di atas huruf lam. Itu qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah, huruf selepas lam bertanda sabdu. Ingat sekali lagi, bukan sabdu itu bukan di huruf lam, tetapi huruf selepas lam yang bertanda sabdu. Kalau cara bacaannya, alif lam qamariyah menjelaskan sebutan lam. Alif lam qamariyah menjelaskan sebutan lam. Jadi bunyi lam tu jelas. Kalau alif lam syamsiyah memasukkan bunyi alif lam ke dalam huruf syamsiyah. Jadi alif lam itu tidak ada lagi bunyinya. Dia hanya ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Bukan Al-Rahman tetapi Ar-Rahman. Ar-Rahman. Okey. Jadi yang tanda lain, alif lam qamariyah ada pada bacaan dan ada pada tulisan. Alif lam qamariyah ada pada bacaan dan ada pada tulisan. Sedangkan alif lam syamsiyah ada pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Dia ada pada tulisan, dia nampak ada Ar-Rahman, kita nampak ada lam. As-sama, kita nampak ada al,
tetapi kita tidak membunyikan bunyi al. Kerana dia masuk kepada huruf samsiyah. Okey puan-puan, clear? Kalau clear, silakan komen clear. Kita akan ambil contoh dalam Al-Quran. InsyaAllah kita ambil pada surah yang pendek, iaitu surah Al-Ikhlas. Kejap, bukan surah Al-Ikhlas. Kita ambil surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, puan-puan, agak panjang sikit. Okey. Kita akan ambil pada contoh surah Al-Falaq. Kejap, dia tak masuk balik, belum masuk lagi. Dekat ni, dekat tampilan, kita tunggu kejap. Dan alhamdulillah Puan Rohana clear. Puan Mini Puan Mini ke Puan Mini Fazil atau Tuan Mini Fazil clear. Puan dengan Tuan Miqdam Ar-Ridwan clear. Alhamdulillah kalau semua clear. Sekarang kita masuk kepada contoh surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Tetapi belum keluar lagi. Okey puan-puan, sekali lagi saya ingatkan kepada puan-puan yang ingin mengikuti kelas mengaji bersama Alwan dengan metod ataupun dengan Alwan, mengaji dengan Alwan berdasarkan kaedah ringkas, iaitu teliti, tajwid, tadabbur dan talaqi. Dan mengaji Alwan ini juga kita disertakan diagram ringkas. Diagram ringkas supaya puan-puan dan tuan-tuan mudah untuk mengingat dan merujuk. Jadi tidak perlu membawa buku tajwid yang tebal-tebal. Cukup membawa diagram ini, insya-Allah sudah lengkap. Kalau puan-puan ada yang berminat untuk mengaji bersama Alwan, kita akan buka kelas insya-Allah bulan 1. Silakan puan-puan tekan link mengaji pada komen di bawah. Ada tu. Okey puan-puan, sekali lagi kita masuk contoh surah Al-Falaq. Tapi ini kenapa kat sini? Puan-puan dah keluar belum dekat skrin puan-puan surah Al-Falaq? Afwan puan-puan, dah keluar ke belum dekat skrin surah Al-Falaq? Alhamdulillah dah keluar dekat Facebook dah keluar surah Al-Falaq. Okey. Surah Al-Falaq. Alhamdulillah kalau dah keluar, sebab saya takutkan nanti saya terangkan tapi puan-puan belum keluar. Okey, alhamdulillah. Surah Al-Falaq kita akan membacanya, dan surah Al-Falaq ini dengan surah An-Nas selalu berpasangan, dan dia disebut dengan muawazatain ataupun surah Al-Falaq. Alhamdulillah kalau dah keluar, sebab saya takutkan nanti saya terangkan tapi puan-puan belum keluar. Okey, alhamdulillah. Surah Al-Falaq ini dengan surah An-Nas selalu berpasangan, dan dia disebut dengan muawazatain ataupun surah Al-Falaq. Alhamdulillah kalau dah keluar, sebab saya takutkan nanti saya. Okey puan-puan, surah Al-Falaq saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey. Qul a'u yang pertama, qul qaf, makhraj qaf berada di lisan, pangkal lisan naik ke atas. Jadi bukan kul tapi qul. Qul a'u mad asli. Qul a'udzu birabbil falaq.
Dekat sini ada al-falaq. Al-falaq. Al-falaq ni alif lam qamariyah ataupun alif lam samsiah puan? Al-falaq alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena bunyi lam ada pada tulisan dan ada pada bacaan. Al-falaq. Jadi dia termasuk alif lam qamariyah. Al-falaq, falaq ini disebut dengan qalqalah kubra. Falaq, qalqalah kubra. Okey. Kita baca sekali lagi, kemudian tuan-tuan di rumah ikut baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. 1, 2, 3. Alhamdulillah puan-puan, bacaan puan-puan betul. Saya yakin betul kerana mengikut apa yang saya baca tadi. InsyaAllah, alhamdulillah. Ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. 1, 2, 3. Min syarri ma khalaq. Alhamdulillah. Okey, min syarri ma. Min syarri. Nun mati bertemu dengan shin. Jadi hukumnya adalah ifa hakiki. Ifa hakiki apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf 15, huruf ifa, maka dibaca dengan cara menyembunyikan beserta dengung. Jadi shin termasuk huruf ifa hakiki. Jadi kita bacanya bukan min tapi mil, kemudian dengung. Min syarri, syarri ma mat asli, khalaq, laq, qalqalah kubra. Jadi dekat sini tidak ada alif lam. Okey, ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey, tuan-tuan silakan baca. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah, mantap, bagus bacaan puan-puan. Walaupun saya tak dengar tapi tahu puan-puan, tuan-tuan semua baca dekat rumah dengan bacaan yang betul. Wa min syarri, wa min nun mati bertemu dengan shin. Jadi ifa hakiki. Ifa hakiki menyembunyikan bunyi nun. Jadi seharusnya kita membaca wa min. Kalau wa min, lidah ni sampai kepada langit-langit. Wa min, tapi kita sembunyikan jadi dia menggantung. Wa min, kemudian beserta dengung. Wa min syarri ghasiqin, gha mat asli, siqin qin, kin izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar halqi adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqi. Huruf halqi itu salah satunya huruf hamzah, maka dibaca jelas. Ghasiqin, bukan ghasiqin tapi ghasiqin, kin jelas. Ghasiqin idza waqab. Idza mat asli, waqab qalqalah kubra. Okey, ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Okey, puan-puan, tuan-tuan silakan baca. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah.
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri nun mati bertemu dengan shin, masih hukum ihfa syafawi, masuk sembunyi berserta dengung. Wa min syarrin rin dekat sini ada nun sabdu. Nun sabdu makhrajnya berasal daripada al-khayshum, rongga mulut. Dan di sini juga ada hukum apa puan-puan? Hukum wajibul hunnah. Jadi bila ada nun sabdu wajib dengung. Wa min syarrin jadi wajib dengung. Dengungnya berapa harkat? Dengungnya dua harkat. Dan dekat sini ada alif lam. Alif lam apa ni? Siapa yang tahu silakan jawab. Alif lam apa? An-nafa. Alif lam. Waalaikumsalam. Alif lam. Alif lam syamsiyah. Karena lam ada pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Puan Rohana, ada alif lam syamsiyah karena dia ada pada tulisan alif dengan lam, tapi kita tidak membacanya bukan al-nas, tapi kita membacanya anna. Maka dia disebut dengan alif lam syamsiyah. An-naffa mad asli. Mad asli panjangnya berapa? Panjangnya dua harkat. Naffa sa juga mad asli. Naffasati fil 'uqad. Al-'uqad juga alif lam apa? Al-'uqad. Al-'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Al-'uqad juga alif lam. Alif lam apa? Silakan. Puan Rasidah alif lam qamariyah, Puan Ina alif lam qamriyah. Fil 'uqad alif lam qamariyah. Mad asli dua, naffa tadi dua harkat, sa dua harkat, al-'uqad alif lam qamariyah. Qad ada qad, dia hukum qalqalah. Okey puan-puan, ayat seterusnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, wa min syarri. Wa min nun mati bertemu dengan shin. Apa hukumnya puan? Wa min hukumnya adalah wa min ifa hakiki. Ifa hakiki. Jadi kita menyembunyikan bunyi nun. Wa min huruf ifa hakiki ada berapa puan? Huruf ifa hakiki ada berapa? Siapa yang tahu silakan komen. Huruf ifa hakiki ada 15, iaitu ta, sa, jim, dal, zal,
zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Dan salah satunya adalah shin. Wa min syarri ha mat asli. Hasidin iza din, tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin bertemu dengan hamzah hukumnya? Tanwin bertemu dengan hamzah hukumnya? Tanwin bertemu dengan hamzah hukumnya izhar halqi. Betul Puan Rohana, izhar halqi. Izhar halqi hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Ya, ini huruf yang keluar daripada halqi ataupun halqum. Ada 6. Hasidin, dan dia dibaca dengan bacaan yang jelas. Jadi kita bacanya tak boleh hasidin iza, tapi kena hasidin iza, din iza. Hasidin iza, za mat asli. Za mat asli. Hasad, qalqalah kubra. Jadi qalqalah tuan-tuan ada berapa? Siapa yang tahu? Qalqalah ada berapa? Qalqalah ada 3. Yang pertama qalqalah sughra yang berada di tengah dan huruf qalqalah mati. Contoh qad anzalna. Ada 3, betul. Kalau yang kedua qalqalah kubra, huruf qalqalah berada di ujung dan diwaqafkan. Jadi dia mati. Contoh hasada menjadi hasad, waqaba menjadi waqab. Yang ketiga qalqalah akbar, dia berada di ujung tetapi ada tanda sabdu. Contoh haqqu bila berhenti menjadi haqq. Kalau akbar ni kena berhenti sekejap. Haqq berasal daripada perkataan haqqu menjadi haqq. Itu qalqalah kubra. Okey tuan-tuan, puan-puan, mungkin kelas untuk hari ini sampai di sini. Insya-Allah kita akan sambung pada hari yang sama dan waktu yang sama pada minggu depan. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi bagi tuan-tuan atau puan-puan yang ingin mengaji bersama dengan Alwan, boleh komen di dalam komen ataupun boleh menghubungi admin. Dan insya-Allah kelas yang baru akan bermula pada bulan 1. Sebelum saya akhiri, jika ada salah dan silap saya, baik yang terkasar bahasa ataupun kurang fokus dalam mengajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Thank you Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiq. Okey, saya tutup. Terima kasih.